Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan setiap diri hendaklah menyediakan bekalan untuk hari esok. Bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Yang saya kasihi, yang saya hormati kepada pengurusi majlis program kita pada pagi ini, Cikgu Nur Azimah. Seterusnya yang saya hormati kepada tetamu jemputan kita, Datuk Dr. Ustazah Nur Hafizah Musa, yang tidak asing lagi bagi kita. Dan dari segi jamaahnya, beliau adalah merupakan ahli Majlis Syura Ulama Parti Islam Malaysia PAS. Ya. Maknanya beliau seorang pendidik juga. Kalau kita lihat di institusi pengajian tinggi, ya. Dan seterusnya yang saya hormati kepada Timbalan Ketua Muslimat PAS Negeri Pahang, Ustazah Wan Hamidah, kepada Naib Ketua Ustazah Alawiyah, kepada seluruh kepimpinan, saf kepimpinan, tak lupa saya ucapkan syabas dan tahniah kepada pengerusi Lajnah Pendidikan untuk Dewan Muslimat Negeri Pahang, Ustazah Faizah, yang berusaha menganjurkan program pada pagi ini. Tak lupa juga kepada seluruh ahli jawatan kuasa Lajnah Pendidikan Dewan Muslimat Negeri yang sama-sama mengatur, menyusun dan merancang sehinggalah alhamdulillah hari ini berjaya dilaksanakan. Tak lupa juga kepada saf kepimpinan di peringkat Dewan Muslimat Kawasan, pada pengurusi-pengurusi Lajnah Pendidikan di peringkat Dewan Muslimat Kawasan, dan seluruh muslimat, guru-guru yang kita raikan. Semua kita adalah guru walaupun bukan berada dalam medan secara rasmi. Tetapi sebenarnya kita tidak dapat menafikan, walaupun kita sebagai seorang suri rumah, walaupun kita kita bukan bekerja sebagai profesional, kita bukan sebagai seorang guru, seorang pendidik, tetapi sebenarnya kita adalah pendidik. Yang disebut juga sebagai murabbi, disebut sebagai muallimah, disebut sebagai teacher, disebut sebagai ustazah, disebut sebagai guru. Wallahu a'lam. Moga-moga semua guru-guru yang dapat menyertai program pada pagi ini berada dalam kesejahteraan. Dan moga-moga anda adalah orang yang terpilih dan dipilih untuk sama-sama mengutip mutiara-mutiara bicara daripada tetamu jemputan kita. Para penonton serta sekalian, apabila kita sebutkan tentang pendidikan, kita tidak dapat lari bahawa kita akan bertemu. Sama ada kita secara rasmi ataupun tidak dengan orang luar daripada diri kita sendiri. Kalau kita sebagai seorang ibu, kita adalah pendidik kepada anak-anak kita. Kalau di sekolah, itu adalah pendidik yang secara rasmi. Sebenarnya bila pulang ke rumah bersama dengan keluarga, kita masih lagi memegang tugas dan amanah sebagai pendidik. Kita tahu bahawa pendidik terawal adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para nabi dan para rasul, ya. Sebab itulah bila kita sebutkan tentang pendidik, tak sama dengan tugas mengajar. Mengajar satu bahagian saja daripada tugas mendidik. Kenapa? Kerana pendidikan adalah satu proses yang berterusan dan berpanjangan. Dia tidak berhenti dalam tahun 1 sahaja, tingkatan 4 sahaja, tingkatan 5 sahaja, tidak. Dia adalah proses yang berterusan sehinggalah kita sendiri sekarang pun masih lagi terus belajar dan mengajar. Itulah selagi kita hidup, kita tidak dapat lari daripada tugas yang diberikan, amanah kepada kita, sama ada secara rasmi ataupun tidak. Para pendidik khususnya pada pagi ini, para penonton sekalian, alhamdulillah, sebelum saya terlupa, ya, kita ini sebenarnya adalah orang-orang yang diberikan amanah di dunia ini. Ingin kita lihat mencapai mardatilah, keredaan Allah. Itu tugas kita. Di manapun kita berada, ya, sama ada kita kata kita nak melahirkan insan yang cemerlang. Insan yang cemerlang adalah insan yang berada dalam dasar dan juga jalan yang betul, itu keredaan Allah. Kita tidak mahu menjadi orang yang hebat
Anak-anak kita hebat, kita kata itu adalah pelajar-pelajar yang pernah kita ajar, tapi kita tidak mahu mereka berada dalam keadaan dipandang hina oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dari sisinya, bila walaupun dia hebat, tapi dia melaksanakan terlibat dengan perkara-perkara yang bercanggah dengan syariat Allah. Sebab itu tugas pendidik ini sangat berat. Ya, di sekolah kadang-kadang kita rasa habis dah sekarang ni. Tadi Ustazah Faizah menyebutkan tentang PDPR. Ya, itu ujian cara pendidikan terkini kita. Dan dengan cara ini juga makin banyaklah kita lihat, ya, guru-guru makin berkemahiran menggunakan teknologi yang ada pada hari ini. Ya, jadi kita manfaatkan teknologi ini bukan saja untuk mengajar, tapi kita belajar. Kerana ruang-ruang yang ada hari ini maya, secara maya, penglibatan kita. Dulu mungkin kita nak hadir memerlukan masa yang panjang. Hari ini alhamdulillah kita berada di rumah, kita sudah boleh dah akses berbagai maklumat. Alhamdulillah. Para guru sekalian, tugas sebagai guru kita lihat, mestilah kita sematkan untuk melihat anak murid kita berada dalam keredaan Allah di dunia dan di akhirat. Sudah tentulah dia perlukan masa yang panjang. Bukan hari ini didik terus jadi baik. Bukan hari ini cakap terus berubah. Tidak. Sebab itu kadang-kadang kita selalu juga bising pada anak-anak murid kita, termasuk anak-anak kita sendiri. Kita mahu bila kita sebut terus berubah. Cuba kita lihat sejauh mana juga diri kita. Adakah terus berubah? Ya? Adakah dulu kita macam ni, sekarang kita seorang guru? Adakah kita sebagai guru? Tidak. Kita juga menempuh ujian-ujian zaman kanak-kanak, zaman remaja, zaman dewasa. Sekarang kita sudah ada tugas dan tanggungjawab yang secara khusus. Sebab itu, sifat sabar, sifat tekun, ya, yang ditunjuki oleh para rasul dan para nabi, itu adalah tugas yang mesti juga kita kata, sifat-sifat yang mesti kita miliki sebagai seorang pendidik. Yang paling penting, kalau kita sebagai pendidik di rumah, kita tahu bahawa kita sangat, yang paling penting doa kepada Allah. Ya, kita nak anak-anak kita berjaya, bukannya kita kata dengan kita kata kebijaksanaan kita, bukan. Itu bukan. Ya, sebenarnya itu adalah pertolongan daripada Allah, anugerah daripada Allah. Ya, sebab itu bila Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan, mudah sangat. Lalu itu kita tengok pelajar-pelajar kita kan, ada yang baik-baik sangat, ada yang cerdas sangat, ada yang bijak sangat, tapi tak kurang dengan ada juga pelajar-pelajar kita yang begitu sukarnya kita nak memberikan, kita kata pengajaran pendidikan, ya. Bukan boleh sekali kita tegur, tetapi kita lihat berulang-ulang. Ya. Maka marilah kita sematkan di dalam diri kita bahawa tugas yang berat ini akan ditanya oleh Allah. Ya, bagi guru-guru yang kita lihat berada secara rasmi, bukan saja kita kata ganjaran yang diperolehi, tetapi kita ingat kita ada objektif. Bila kita adalah seorang pendidik secara rasmi, sama ada guru di sekolah, di pusat pengajian tinggi, sudah tentu masyarakat sekitar mesti juga mendapat sedikit sumbangan daripada kita. Jangan kata kita duduk di sekolah selesai masalah kita, tidak. Ya, kita ada, kerana kita adalah orang yang lebih daripada mereka. Kalau saya lihat dalam Dewan Muslimat Negeri Pahang sendiri, ramai pendidik-pendidik. Ya, kalau kita lihat baik timbalannya, baik naibnya, kita lihat, ya, adalah orang-orang yang bersama-sama menjalani, kita kata orang-orang menjalani proses untuk mendidik orang lain dan juga mengalami juga proses menerima didikan dalam jamaah. Ya. Cuma mungkin ada seorang dua yang tidak bersama dengan pendidikan, termasuk ada juga sebagai yang arif. Ya. Jadi sebab itulah kita lihat bahawa tugas dalam PAS sendiri ada satu lajnah, dipanggil lajnah pendidikan. Ada tugas dan tanggungjawab yang menghimpunkan para guru untuk menyuntik, memberikan kesedaran bahawa kita bertugas bukan saja di sekolah, tetapi sebenarnya kita menggalas tugas dan tanggungjawab yang ditinggalkan oleh Rasulullah untuk mengubah minda masyarakat supaya mereka tidak berada dalam kesesatan, tidak berada dalam kelalaian, kerana kita adalah orang-orang menjadi contoh dan tauladan. Maka status guru itu tentulah lebih mulia daripada orang lain. Ya, sebab kita akan diberikan menjadi contoh kepada orang lain, insya-Allah. Dan saya sangat berkeyakinan guru-guru yang bersama dengan saya pada pagi ini adalah guru-guru yang hebat. Ya. Tahniah saya ucapkan terhadap penglibatan anda semua. Moga-moga Allah menerima segala apa yang kita lakukan, apa yang kita usahakan.
Dan kita jangan tinggal doa bukan untuk kita sahaja, untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita. Doakan untuk anak-anak pelajar kita keseluruhannya. Walaupun mereka tidak mengetahui, tetapi insya-Allah apa yang kita doakan untuk anak-anak kita di luar sana, anak-anak pelajar kita, sebenarnya doa-doa tuju adalah untuk kita dan keluarga kita. Ya, jadi jangan ada sifat malas dendam dengan pelajar ni. Ya, tambah-tambah pula kalau saya ni dulu ditugaskan sebagai guru disiplin, macam-macam lah kan. Tapi semuanya kita buangkan, biarlah ya, kerana mereka adalah anak-anak yang perlu dididik. Jadi saya kira sampai saat itu saja pada pagi ini. Marilah kita berazam mendengar dengan bersungguh-sungguh ya apa yang disampaikan oleh tetamu jemputan kita yang biasa saya sebut sebagai Kak Cik lah ya. Ya, saya biasa dengan dia juga ya. Jadi Kak Cik saya ucapkan selamat sampai, selamat datang ya dalam program Lajnah Pendidikan Dewan Muslimat Negeri Pahang. Terima kasih banyak saya ucapkan kerana sudi menerima, dan salam takziah kami ucapkan kerana beliau baru sahaja ya kehilangan ayahanda beliau ya pada minggu sebelum ini yang kita janjikan tarikh sebelum ini ya. Jadi moga-moga Allah mencuci rahmat atas roh Allah yarham ya. Dan marilah kita sama-sama merasmikan program bicara pendidik ya pada pagi ini. Bicara pendidik hebat ya, meraih berkat insya-Allah, dengan sama-sama membaca Al-Fatihah. Bismillah. Siru ala barakatillah, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Demikian tadi ucapan perasmian yang sangat bermakna untuk kita semua daripada Puan Hajah Salamiah binti Muhammad Noor, Naib Ketua Dewan Muslimat PAS Malaysia, merangkap Ketua Dewan Muslimat PAS Negeri Pahang kepada kita semua. Murabiat umat menuju berkat, hidup penuh rahmat hingga ke hari akhirat. InsyaAllah mudah-mudahan Allah pilih kita menjadi sebagai guru, menjadi sebagai pendidik yang ikhlas, bukan hanya kepada dunia pendidikan di sekolah, tetapi kepada umat dan seterusnya, untuk kita memperjuangkan agama Islam berada di persada paling tinggi insya-Allah. Dan kita mengharapkan kerja buat kita ini walaupun penat, berbagai ujian duri yang kita hadapi, pastinya kemanisan akan kita rasai di sana nanti insya-Allah. Mungkin hadirin-hadirat tidak sabar-sabar lagi menanti dan menunggukan insan hebat yang kita nantikan. Setelah berkali-kali kita menangguh-nangguhkan program. Jadi alhamdulillah pada hari ini tanggal 25 September Allah pertemukan kita dengan insan yang hebat. Kalau sebelum ini saya hanya melihat di kaca-kaca TV sahaja, mendengar, tapi alhamdulillah pada pagi ini saya berpeluang menjadi pengerusi majlis bersama dengan insan yang hebat insya-Allah. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebelum kita menjemput Ustazah, insya-Allah kita kenal dulu sedikit biodata diri Ustazah. Orang kata kalau tak kenal maka tak cinta. Insya-Allah bila kita kenal, cinta kita akan terus bersemi insya-Allah. Datuk Dr. Nur Hafizah binti Musa atau dikenali sebagai Kak Cik, merupakan seorang ahli akademik dan personaliti dakwah di Malaysia. Beliau bertugas sebagai pensyarah di Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Teknologi Malaysia Kuala Lumpur. Berasal dari Kuala Jepun Negeri Sembilan, dan pasangan beliau ialah Dr. Azhar Yaakob yang dianugerahkan dengan 7 orang cahaya mata. Datuk Dr. Nur Hafizah Musa memperoleh ijazah kedoktoran PhD dalam Psikologi Islam dari Universiti Malaya pada tahun 2018. Pengiktirafan beliau sebagai Panglima Mahkota Wilayah ataupun PMW pada tahun 2018. Beliau juga merupakan ahli Majlis Syura Ulama PAS 2020, juga sebagai ahli Lembaga Pemegang Amanah Yayasan Dakwah Islamiyah Malaysia pada tahun 2020. Dianugerahkan tokoh pendakwah wilayah persekutuan
Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Wilayah Persekutuan pada tahun 2015. Menamatkan ijazah sarjana muda dalam bidang sastra bahasa Arab dan pengajian Islam di Universiti Yamuk, Jordan. Kini beliau merupakan penulis buku kolumnis majalah dan ahli panel bagi program kekeluargaan dan keagamaan di televisyen Malaysia. Beliau merupakan master trainer pembimbing pelatih untuk konsultan Darani Management Academy dan trainer untuk syarikat Airborne Discovery Sendirian Berhad dan telah mengasaskan banyak modul dalam pelatihan untuk remaja wanita dan korporat. Demikian tadi sedikit biodata Datuk Dr. Nur Hafizah Musa untuk tatapan kita semua. Mudah-mudahan beliau menjadi inspirasi kepada kita, warga pendidik, khususnya warga muslimat. Untuk itu, majlis dengan segala sukacitanya menjemput dan mempersilakan Ustazah Datuk Dr. Nur Hafizah Musa untuk meneruskan slot bicara pendidik meraih berkat pada pagi yang penuh barakah ini. Falyatafadhal mashkurah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ar-ridha wa usalli wa usallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Amma ba'd. Terima kasih kepada yang berbahagia Cikgu Nur Azimah yang begitu bersemangat sekali, masya-Allah. Yang sangat dikasihi kekanda seorang pendidik, seorang murabbiyah, iaitu Ustazah Salamiah binti Muhammad Nur yang merupakan naib Ketua Muslimat Dewan Muslimat PAS Malaysia. Kepada pengarah program yang berbahagia Ustazah Faizah binti Muhammad Sedir, pengerusi Lajnah Pendidikan di MP Pahang, semua ahli jawatankuasa Lajnah, semua staf kepimpinan Muslimat Pahang, kepada semua ahli jawatankuasa pelaksana, kepada para peserta, sahabat-sahabat, para murabbiyah, muallimat yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Okay, mic tak boleh buka kan, tapi Kak Cik nampak ya angguk-angguk, nampak Kak Faridah angguk, nampak Kak Salam angguk tu ya, nampak siapa lagi ni yang Kak Cik nak tengok ni nama-nama yang ada ni. Okay, kita tengok dulu peserta kita. Ada Cikgu Hasliza ada Ustazah Asma Ismail ada Ustazah Rosmani, siapa lagi ni? Ya, ada Puan Nur Asma, ya, semualah yang ada bersama-sama dengan kita pada hari ini. Ya, pertama sekali kita mensyukuri ya atas nikmat pertemuan kita pada pagi ini yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti mana yang sahabat-sahabat semua tahu bahawa ustazah sendiri ya sama-sama dengan adik-beradik yang lain memberikan perhatian ya untuk rawatan penjagaan ayah yang sakit terlantar kurang lebih 2-3 bulan ya. Sebelum tu dah sakit lama dah bertahun-tahun, tapi terlantar tu dalam 2-3 bulan. Jadi memang ada banyak program juga kena dibuat pengubahsuaian. Alhamdulillah ya, alhamdulillah Cikgu Faizah sangatlah bertimbang rasa. Dia sangat sabar. Dia sangat sabar dalam menguruskan program ni.
Dan alhamdulillah ya dengan timbang rasa pihak program juga. Jadi pada hari Ahad lepas tu program kita ditangguhkan ya sebab memberi laluan kepada ustazah sendiri untuk memberikan perhatian pada ayah yang sakit kuat, dan memang pada malamnya masuk hari Isnin ya ayah tu telah pun meninggal dunia. Jadi kalau ikutkan minggu ni kena balik ke kampung ya sebab mak tinggal seorang-seorang, mak pun tak sihat ya, kurang sihat. Tapi alhamdulillah sekali lagi pihak penganjur ya bersedia untuk mengawalkan daripada hari Ahad kepada hari Sabtu untuk memberi laluan sekali lagi ya, insya-Allah Kak Cik nak balik lepas ni ya ke Kampung Kuala Jempol Negeri Sembilan insya-Allah. Jadi alhamdulillah Allah permudahkan pertemuan kita dan kita berdoa dan berharap daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah memberkahi pertemuan kita pada pagi ini. Yes, mudah-mudahan 200 orang yang bersama-sama dengan kita pagi ini adalah pendidik-pendidik yang hebat. Ini adalah para murabbiyah ya yang boleh menjadi ejen, boleh menjadi penyebar segala kebaikan kepada yang lain. Ya, insya-Allah. Baik, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, ya, hari ini kita di bawah bicara motivasi pendidik. Segan nak cerita, nak cakap ya sebab cikgu apa ni Ustazah Salam ada. Ini seorang pendidik yang hebat, ya, pendidik yang hebat. Tapi apa pun insya-Allah kita sama-sama ya menggunakan masa yang kita ada pada hari ini ya untuk bercakap soal pendidik ya ataupun murabbi. Baik. Cuba tanya pada diri kita masing-masing, ya sahabat-sahabat semua, siapa kat sini yang memang bercita-cita nak jadi pendidik? Memang itu cita-cita dia. Dia bukan cakap nak jadi cikgu tapi dia cakap dia nak jadi pendidik. Kadang-kadang kita ni bila kita cakap nak jadi cikgu, tak tahulah kita fikir tu profession, kerjaya. Ya, kita fikir benda tu bergaji. Betul tak ya? Okey, tanya nak jadi apa? Nak jadi cikgu. Tapi kita lupa bahawa cikgu itu adalah pendidik, murabbi. Sebab itu bukan soal nak jadi cikgunya, tapi soal nak jadi murabbinya. Ya, soal nak jadi pendidiknya. Masya Allah ya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita khawatir bahkan sudah menjadi guru pun, walaupun dah 10 tahun jadi guru, tapi rupa-rupanya tetap berkata bahawa saya tidak pernah bercita-cita nak jadi guru. Ya, tapi tak ada kerja lain Ustazah, dia kata jadilah cikgu. Maknanya 10 tahun jadi cikgu tu hampir setiap minggu cari pekerjaan lain. Ya, cari mana lagi ruang-ruang yang lain. Maknanya kita tidak bahagia, kita tidak terhibur, kita tidak dapat merawat jiwa kita ya ketika mana kita menjadi seorang pendidik. Mungkin sebab kita hanya melihat guru sebagai profession yang bergaji sama seperti mana profession yang lain. Ya, sebab sahabat-sahabat sekalian, biarlah pada pagi yang mulia ini ya dalam satu majlis ilmu, mudah-mudahan Allah berkati, mari kita dapat mengucapkan syukur kepada Allah dengan lafaz alhamdulillah kerana kita dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi seorang murabbiyah. Murabbiyah ni adalah bahasa Arab kepada pendidik tadi. Ya, Ustazah minta sangat sahabat-sahabat semua. Ya, mari kita sebut alhamdulillah ya Allah, engkau angkat aku, engkau muliakan aku sebagai seorang pendidik. Ya. Cuba kita tengok ya doa ya Allah ajarkan kepada kita anak-anak untuk kita baca kepada mak ayah kita. Macam mana doanya? Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Apa makna doa tu? Ya Allah, ampunkanlah dosaku dan juga dosa kedua ibu bapaku. Kasihilah mereka ya Allah seperti mana
kama rabbayani saghira. Seperti mana rabba. Rabba ini daripada kalimah yang kita kata murabbi itu, dia punya kata akar dia rabba. Seperti mana mereka telah mendidik aku semasa aku kecil. Ya. Kadang-kadang kita dengar ada orang cadangan konsep application. Muslimat, para peserta, Ustazah minta tolong tengok balik, boleh mute kan ya? Banci Malaysia. Tengok balik dekat kita punya screen tu, kita mute tak? Okey, dah mute semua ya. InsyaAllah nanti kita ada ruang soal jawab, kita boleh buka insyaAllah. Ya, okey. Doa itu adalah kama rabbayani saghira, kasihilah ibu ayahku ya Allah seperti mana kedua mereka mendidik aku semasa aku kecil. Ada kita dengar orang terjemahkan, kasihilah mereka seperti mana mereka mengasihiku semasa aku kecil. Tapi sebenarnya yang lebih tepat, kama rabbayani di sini adalah seperti mana mereka telah mendidikku semasa aku kecil. Sudah pasti dalam pendidikan itu ada kasih sayang. Maknanya bukan mendidik dengan kemarahan, bukan mendidik dengan kekasaran. Ya, tapi kasihilah ya Allah sebab dalam rabbayani, dalam pendidikan yang mak ayah beri kepada kita, dalam itulah ada kasih sayangnya, ada kesungguhannya, ada keyakinannya, ada segala sifat-sifat yang mulia. Kalau tak boleh jadi pendidik. Maknanya apa? Kita minta tolong kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya pandanglah mak ayah kita ni, supaya kasihlah mak ayah kita ni, kerana ada satu kerja utama yang mereka telah lakukan, iaitu mendidik. Ya, ini mak-mak ayah ya semua kena faham juga kan ya, guru-guru kena faham betapa Allah muliakan kita dengan tugas, dengan tanggungjawab mendidik ini. Lahirkan anak senang. Ya, bukanlah maksud senang tu senang nanti kau marah pula muslimah, apa yang senang ustazah dia kata kan ya. Yalah maknanya nak banding dengan didik lagi senang lahir, betul tak Kak Salam? Ya, mendidik ni masanya punyalah lama kan ya. Nak melahirkan tu saya rasa tak ada orang yang duduk kat labor room sampai 4 bulan. Maknanya dalam sakit-sakit tu korang keluarlah juga, alhamdulillah kan ya. Tapi nak membesarkannya ya Allah ya Rabbi, lamanya. Banyak mana sahabat-sahabat menangis? Menangis masa melahirkan ke atau menangis masa mendidik? Masa membesarkan. Ya. Kalau ingat balik kita masa melahirkan anak, menangis ke tak menangis? Rasa macam tak menangis kan, cuma menjerit je kan. Cuma kau menjerit lah maknanya mengerang lah juga kan, sakit kan ya. Tak nangis kita. Kan? Menangis lepas lahir anak tu menangis kegembiraan. Tapi Masya Allah, Subhanallah, masih kita membesarkan anak. Allahu Akbar. Ya, air mata tu macam teman setia kita. Ya, jadi kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah angkatlah mak ayahku. Kasihilah mak ayahku. Ya, sayangilah mak ayahku. Kama rabbayani. Sebab dia besarkan aku, dia asuh aku, dia didik aku daripada setiap peringkat dan fasa. Setiap peringkat dan fasa. Ya, ini nak menggambarkan sahabat-sahabat sekalian betapa mulianya kerja mendidik. Apatah lagi kalau yang kita didik tu anak orang. Munasabahnya didik anak kita, itu munasabah. Kita sayang kat anak kita, ini cahaya mata kita, kita pun doa pagi petang siang malam, semua orang berdoa nak dapat anak. Betul ya sahabat-sahabat? Cikgu Fatihah, betul kan? Ya, munasabah tu didik anak sendiri tu. Tiba-tiba yang kita didik sahabat-sahabat adalah anak orang lain. Ya, anak entah siapa-siapa kita pun tak kenal sebenarnya sebelum dia jadi anak murid kita. Tuan-puan terasa tak betapa mulianya tugas yang kita lakukan itu? Ya, setara mendidik anak sendiri pun Allah berikan kemuliaan. Ya, Allah jadikan itu jariah kepada ibu ayah tadi. Selama mana anak-anak itu mengamalkan, ya anak-anak itu maknanya mendapat manfaat daripada didikan yang diberikan oleh mak ayah dia,
maka demikianlah sahabat-sahabat sekalian, seluruh anak-anak didik kita itu merupakan jariah kita yang sangat besar. Yang sangat besar untuk keberkahan hidup kita di dunia dan juga keberkahan hidup kita di akhirat. Seperti mana seorang ibu ayah dalam urusan tarbiyah tadi, pendidikan tadi, kena memahami setiap fasa yang anak-anak itu lalui, kena mencari ilmu yang cukup untuk menunaikan tanggungjawab mendidik tadi. Demikian juga guru-guru, para pendidik yang mendidik ummah, yang mendidik anak-anak murid kita. Kita kena faham fasa yang mereka sedang lalui. Kita kena ada ilmu, kita kena ada sifat. Kita kena tahu kemahiran yang sesuai untuk kita melaksanakan tanggungjawab mendidik dengan sebaik-baiknya. Siapa yang mendapat manfaat daripada apa yang kita buat? Jawabnya, orang pertama yang mendapat manfaat atas setiap pengorbanan, kesungguhan yang kita lakukan sebenarnya adalah diri kita sendiri. Tak payahlah rasa macam ralat ke, tekilan ke, tension ke. Sebab apa? Kalau kita buat benda baik, in ahsantum li anfusikum. Kalau kamu buat benda baik, maka kebaikan itu akan kembali kepada diri kamu sendiri. Sahabat-sahabat sekalian, Ustazah nak share sikit kalau mudah-mudahan dapat jadi teladan kepada kita semua. Sebenarnya almarhum ayah Ustazah adalah seorang guru. Kalau hitung-hitung, kalau tak silap lah kerjayanya sebagai guru, maknanya daripada umur dia 17 tahun. Maknanya 27, 37, 47, 57, 50 tahun, dekat nak 53 tahun. Sebagai guru besar dia, kemudian dia jadi guru agama. Ustazah Allah izinkan sahabat-sahabat sekalian dapat belajar dengan Abah tu secara formal sebabnya sekolah-sekolah yang sama, dan yang mengajar bahasa Arab adalah ayah sendiri selama 2 tahun. Sepanjang Ustazah mengenali beliau, maknanya bersama-sama dengan beliau, dalam kerjaya beliau sebagai seorang guru, tak pernah sekali pun Ustazah mendengar dia mengeluh dengan kerjaya itu. Tak pernah sekali pun. Ini puas betul. Saya nak ingat-ingat daripada tadi saya fikir, pernahkah aku dengar ayahku mengeluh? Tak pernah. Sahabat-sahabat, ayah Ustazah mengajar bahasa Arab sambil menari. Dia punya seronok. Jangan kata nak mengeluh. Menari dia. Menari. Dia kan ajar fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna. Dia menari. Huwa, huma, huma. Tengok yang orang buat jampi serapah tu kan. Hiya, huma, hunna. Dia ajar saraf, dia ajar nahu. Dia punya seronok. Sampai dia menari-nari, dia nak suruh anak murid tu ingat saraf ni. Dan paling anak murid masa sekolah masa tu, anak-anak murid kan paling takut kalau ayah Ustazah berjalan kat kaki lima sekolah. Sebab kalau ayah Ustazah nampak saja ada kelas yang tidak ada guru, dia akan tanya, cikgu mana? Ini mata pelajaran apa sepatutnya? Kalau dia tahu cikgu tu MC ke, ataupun cikgu tu tak datang, maka dia akan masuk mengajar. Jadi anak-anak murid semua kelas, semua tingkatan sangat takut. Kalau Ustaz Musa lalu, jangan cakap cikgu kita ni sakit, ataupun cikgu tak datang, atau cikgu ada mesyuarat. Lebih baik cakap, tak lama lagi masuklah tu Ustaz. Kejap lagi dia masuklah tu. Sebab nak elakkan daripada ayah Ustazah masuk kelas tu mengajar. Tak pernah berkira. Sebab dia ada satu tujuan. Dia ada satu matlamat. Apa dia? Kenapa dia mengajar anak-anak murid bahasa Arab? Supaya anak-anak ini akan menikmati
Al-Quranul Karim yang merupakan mukjizat kubra. Itulah dalam fikiran dia. Itulah tujuan dia. Ya, maka dia mengajar kami, Ustazah ingat lagi, Ustazah belajar tingkatan 2 dan tingkatan 3, tapi silibus yang Abah ajar, itu yang Ustazah belajar masa tahun 1 di Jordan untuk subjek Nahu. Maknanya habis dah silibus yang kementerian bagi tu, masa yang sentiasa Allah bagi banyak masa, macam-macam lagi yang Abah ajar. Ustazah masa belajar Nahu, ya dekat Jordan kan, memang sangat senang lah masa tu dengan izin Allah. Sebab apa? Sebab dah belajar dah dengan Abah masa tingkatan 3. Walaupun dalam silibus tak ada benda tu. Ya, dah ajar semua dah. Ya. Jadi Ustazah lihat tidak ada sebarang rasa mengeluh. Tak pernah dengar pun mengeluh. Bahkan selepas bersara, sambung pula ya menjadi guru. Ya, guru untuk pengukuhan bahasa Arab secara part time dijemput, dan juga sambung juga sebagai guru takmir yang mengajar di masjid-masjid seluruh daerah Jempol. Jadi sepanjang 50 tahun tak pernah dengar mengeluh kan ya. Kita mungkin baru 5 bulan kerja. Ya Tuhan, hari-hari mengeluh. Budak zaman sekarang jahat-jahat lah tu cikgu yang cakap tu. Tak sama Ustazah budak zaman sekarang. Degil, rahulah benak pun ada makan apa. Ini ayat yang selalu dengar daripada segelintir. Ya, guru-guru yang mungkin mereka tak perasan masa mereka cakap, tapi sebagai seorang pendidik, ya Ustazah selalu rasa macam Masya Allah, ini bukan ayat yang sepatutnya keluar daripada seorang pendidik. Jadi sahabat-sahabat sekalian, ya kita kena faham bahawa tugas mendidik ini memerlukan kepada ilmu, dan insya-Allah Ustazah akan kongsikan ya pada pertemuan kita hari ini beberapa perkara yang penting bila disebut kita sebagai seorang murabbi, sebagai seorang pendidik. Tadi telah Ustazah sebut secara tak langsung, kita kena ada satu tujuan yang jelas, matlamat yang jelas. Ustazah, saya ni cuma mengajar tadika je. So kita rasa macam tak ada apa lah yang tadika, ikut pandailah budak tu. Ya, dia dapat, tak dapat sudah. Besok dia masuk darjah 1, cikgu darjah 1 dah pula ajar. Kita kata, saya ni guru sekolah rendah je, ikut sukalah, ikut pandai budak tu lah. Ya, saya buat je lah apa yang boleh. Besok pandailah pula cikgu sekolah menengah akan ajar. Kalau macam itulah mindset kita, kita belum lagi benar-benar sebagai seorang pendidik. Ya, sedangkan 7 tahun yang awal dan 12 tahun yang awal, sahabat-sahabat sekalian, itu adalah fasa-fasa penting dalam proses pendidikan. Macam mana pula kita boleh rasa macam, saya senang je ajar budak tadika. Kan? Ya, saya senang je ajar budak tadika, bukan ada SPM ke apa. Bukan boleh nilai pun dia punya hasil sebab saya ajar setahun 2 tahun je. Tapi kita terlupa bahawa fasa itu fasa yang sangat utama dalam membentuk kekuatan karakter pada diri anak-anak tersebut. Ya, jadi sebenarnya dalam pendidikan tak ada yang kita boleh rasa macam fasa ni tak penting, fasa ni tak penting. Tak, semua fasa adalah penting. Kita guru pasti ke, kita guru sekolah rendah ke, kita guru sekolah menengah ke, dalam semua fasa kehidupan, pendidikan adalah nadinya. Ya, pendidikan tu adalah sendi, tunjang yang sangat utama. Jadi kena ada matlamat, kena ada tujuan. Ya, dan bila sebut tentang pendidikan, matlamat dan tujuan, mestilah kembali kepada matlamat dan tujuan kehidupan manusia itu sendiri di atas muka bumi. Iaitu kita nak menjayakan matlamat sebagai khalifah Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai hamba Allah, dan untuk melaksanakan amanah-amanah yang dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini 3. Bila kita mendidik, kita nak bantu anak didik kita supaya mereka dapat buat 3 perkara ni. Yang pertama apa dia? Sebagai hamba Allah. Ya, yang kedua adalah sebagai khalifah Allah. Dan yang ketiga adalah untuk menunaikan amanah-amanah yang sentiasa akan datang dalam hidup kita,
yang akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sebuah kehidupan yang Allah kurniakan. Jadi tak kiralah kita guru sekolah apa pun, ya, kita nak bawa pelajar-pelajar kita kepada 3 perkara yang utama ini. Ya, masa tu kita buatlah sesuaikan dengan tahap umur, tahap usia ya anak-anak tadi. Baik, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian. Nanti ingat kau ustazah ya, ustazah akan sebutkan makna tarbiyah itu secara jelas ya, makna tarbiyah yang pendidikan itu secara jelas insya-Allah. Tapi ustazah nak share dulu ya, ada satu kajian, kajian tentang pendidikan. Dan ustazah memang sangat sukalah ya dengan buku yang bertajuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam, The Super Leader, Super Manager. Ya. Apa yang disebut adalah ya, dia kata sebenarnya dalam dunia hari ini ada satu krisis yang berlaku. Krisis yang sangat besar. Ya, wahai guru-guru semua, ambil perhatian. Dalam dunia hari ini ada satu krisis yang sangat besar berlaku. Mungkin kat tempat kita berlaku krisis air ke, kan ya, krisis macam-macam lah. Tapi dalam dunia hari ini ada satu krisis terbesar yang sedang berlaku. Apakah krisisnya? Krisis keteladanan. Krisis keteladanan. Krisis teladan. Ya? Dan ini adalah satu krisis yang jauh lebih dahsyat kesannya daripada krisis kesihatan lah, pandemik lah, ya, krisis transport lah, krisis air lah, krisis tenaga, ikutlah tenaga apa pun. Tidak sebanding dengan krisis yang besar yang Ustaz sebut tadi, iaitu krisis keteladanan. Ya? Apa maksud krisis keteladanan? Manusia hilang figure tokoh depan mata yang boleh menjadi teladan untuk menjadi panduan dalam kehidupan. Sahabat-sahabat fikir apakah mudah untuk seorang anak membesar tapi tidak mendapat teladan yang baik daripada mak ayah? Sahabat-sahabat cuba fikir, apakah anak murid kita mudah untuk jadi baik, untuk jadi hamba Allah yang baik, untuk jadi khalifah Allah yang baik, untuk menjadi pemegang amanah yang baik, sedangkan sepanjang 6 tahun, 5 tahun dia dekat sekolah, dia tidak nampak pada guru-guru yang ramai, pasukan guru 20 orang, 30 orang, tapi dia tidak nampak sisi teladan yang ditunjukkan oleh guru-guru tersebut. Apakah mudah untuk anak-anak itu? Jawabnya sangat susah, sangat payah. Ya, sebab itu sahabat-sahabat sekalian, akhirnya yang memberikan pengaruh pada hidup kita ni adalah orang yang menunjukkan teladan yang baik. Dan inilah hebat sekali kepemimpinan yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang Allah puji dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Nabi SAW itu ada teladan yang baik, ikutan yang baik. Bila kita sebagai pendidik, maknanya kita gambarkan tuan-puan, kita nak suruh anak murid kita ikut kita. Bukan dengar apa yang kita cakap saja, bahkan untuk mengikut ya apa sahaja kebaikan yang kita tunjukkan kepada anak-anak tadi. Ini krisis keteladanan. Sahabat-sahabat sekalian, ya, ini antara teguran ustazah lah kepada diri sendiri juga, kepada pendidik ya. Kalau kita mulakan kelas-kelas kita tapi kita tidak bersungguh-sungguh memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah memberikan barakah, membukakan pintu hati dan memberikan ilmu kepada kita semua dalam kelas tu. Sebab kadang-kadang ini satu muhasabah lah ya, sebab kadang-kadang kita bagi
Okeylah anak murid je yang baca. Okey, siapa nak baca doa? Baca doa. Dia pun baca doa kan. Dia pun baca doa macam biasalah. Allahumma ftah alaina hikmatak dan sebagainya. Tapi nampak tak beza kalau sesekali guru tadi yang baca doa. Dan dia baca doa dengan bersungguh-sungguh. Ya Allah, bukalah pintu hati anak-anak muridku ini yang sangat aku kasihi, yang sangat aku cintai, yang berada di hadapanku sekarang. Bukalah pintu hati mereka ya Allah untuk mengenal Engkau. Ya, perbaikilah akhlak mulia, akhlak kepada diri mereka. Seorang guru tu berdoa, percayalah 20 tahun lagi anak murid tu akan ingat. Dia akan ingat. Dia ada seorang guru dulu yang kalau kelas lain, bila cikgu lain masuk dalam kelas, anak murid tu yang pimpin baca doa. Tapi guru yang seorang ni bila masuk kelas, dia yang nak baca doa. Dia yang pimpin anak murid dia baca doa. Dia yang sampai bergenang air mata berdoa kepada Allah agar Allah kasih kepada anak-anak murid dia. Agak-agak ada kesan tak secara emosi kepada diri anak-anak murid tadi? Jawabnya pasti ada insya-Allah. Jadi sahabat-sahabat sekalian, Masya Allah, guru-guru semua adalah guru-guru yang cemerlang ketika mana guru-guru dapat menangani krisis keteladanan tadi. Macam nak menguruskan krisis tu? Biarlah kita kata krisis tu berlaku di peringkat antarabangsa, tapi tidak berlaku dalam kelas kita. Tidak berlaku di sekolah kita. Ya? Dan kita jangan underestimate anak-anak murid kita. Alah budak kecil je pun. Itulah besok nak jadi mufti tu. Itulah besok yang nak jadi siapa-siapa saja lepas dia usia 25 tahun, 30 tahun. Ya, jadi maknanya apa? Kita sentiasa meletakkan apa saja yang kita berikan teladan yang baik kepada anak-anak murid kita sekarang, itu adalah untuk pembentukan masa depan ummah ini. Ini kalau kita maknanya cara berfikir tu memang kena ada major dengan minor itulah orang kata makro, pemikiran yang luas tu kena ada. Jadi barulah kita tak rasa tertekan dengan perangai yang ada depan mata kita tu lompat-lompat kan kalau suara rendah kan. Sebab kita tahu ini proses, fasa yang memang akan berlaku dalam kehidupan, dalam pendidikan ataupun pentarbiahan setiap hamba Allah itu. Baik, muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, tadi Ustaz kata nak bincangkan tentang makna tarbiyah. Sebab bila kita memahami tentang makna tarbiyah, pendidikan, insya-Allah kita akan faham bahawa kerja ni kerja yang besar. Kerja yang besar, kerja yang mulia. Dan sebagainya. Baik. Yang pertama, bila kita mendidik sahabat-sahabat sekalian, mesti berlaku unsur pertama. Apa dia unsur pertama? Ziyadah. Apa makna ziyadah? Kena ada nilai tambah. Kalau kita mendidik tapi tidak ada berlaku nilai tambah dalam proses pendidikan tersebut, sama je. Tak ada apa pun. Balik-balik baca je lah apa yang ada dalam buku teks tu. Tidak ada ziyadah, tidak ada nilai tambah. Patutnya kalau kita dah didik anak murid daripada darjah 1 sampai darjah 6, pada waktu usia dia darjah 6, insya-Allah kita dapat lihat satu hasil yang masya-Allah jauh beza dengan dia masa darjah 1. Dengan dia masa darjah 3. Dengan dia masa tingkatan 1. Kita tak nak sahabat-sahabat yang berlaku dalam kita mendidik, tengok bukan ziyadah tapi nuksan. Apa dia nuksan? Pengurangan pula. Kita kata dulu dia darjah 6 dulu elok budak ni kita kata. Sekali kita tengok tingkatan 5 dah jadi lain. Daripada tak pandai merokok, dah pandai merokok. Daripada elok semayang dulu solat masa darjah 6, tengok-tengok tingkatan 5 dah tinggal solat. Jadi kena tengok balik ada masalah apa dengan tarbiyah yang telah berlaku dalam tempoh itu. Kena tengok balik. Katalah kita ambil contoh anak-anak kita sahabat-sahabat semua.
Kita tengok kenapa ya dulu elok ni. Ya dengan hafiz Qurannya kan. Tapi kenapa sekarang nampak macam berkurang pula zikir dia. Nampak macam kurang pula dia baca Quran. Padahal dalam tarbiyah sepatutnya yang bertambah adalah ziyadah. Penambahan kebaikan demi kebaikan. Tapi kita tengok jadi apa pula tiba-tiba makin berkurang. Kena semak balik. Sebagai seorang ibu dan ayah. Kita mungkin boleh bila kita semak kadang-kadang ya sahabat-sahabat antara penyebab faktor dia adalah kerana kelalaian yang bertambah maka kebaikan berkurang. Bila aktiviti melalaikan bertambah kebaikan tu akan berkurang, akan susut. Berapa lama anak kita berikan masa dia pada media sosial? Ya. Jadi kita tengok kelalaian ataupun kita tengok matlamat dan tujuan anak-anak tadi dah menyimpang ke, tergelincir ke, semua tu kena tengok. Kenapa? Sebab bila sebut tentang tarbiyah, dia mesti berlaku nilai tambah, iaitu ziyadah pada perkara-perkara kebaikan. Kalau dulu rajin dia ni, ke masjid, tapi lepas 5 tahun tengok-tengok, payah sangat nak solat jemaah. Payah sangat nak pergi masjid. Maknanya apa? Ada perkara pada proses tarbiyah yang kena diberikan perhatian. Tengok kawan dia, tengok lingkungan dia, tengok balik apa yang dia selalu baca, apa yang dia selalu lihat, apa yang dia selalu dengar. Semua itu boleh maknanya jadi reflection ketika mana kita melihat pada nilai yang pertama iaitu ziyadah, penambahan. Okey, sahabat-sahabat, para guru, pendidik semua, tengok anak-anak murid kita ni. Yang kedua adalah nilai naqiyah. Apa dia naqiyah? Naqiyah adalah nilai penyucian. Penyucian. Mungkin ada guru yang cakap, alah ustazah, saya ajar sains je pun. Saya ajar mata pelajaran geografi. Nak naqiyah macam mana? Nak menyucikan macam mana? Masya Allah sahabat-sahabat. Tak kiralah mengajar sains ke, matematik ke, geografi ke. Sebenarnya tuan-puan tetap boleh melaksanakan elemen naqiyah dalam pendidikan, penyucian, iaitu dengan membersihkan hati pelajar-pelajar kita untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mengajar sains, ada belaka tu. Ilmu apa pun insya-Allah kan, ada je jalan nak bawa manusia ni untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu akan menyucikan hati. Menggambarkan kebesaran Allah, keagungan Allah. Kita cukup-cukuplah dengan pendidikan sekular Harap-harap kita semua tidak terpengaruh dengan satu corak pendidikan namanya sekular. Mengajar ilmu itu je dan kita rasa tak ada kaitan dengan agama. Saya mengajar sains. Tak ada nak nyebut-nyebut pasal ayat Quran ke, tak ada nak nyebut-nyebut pasal Allah ke, sebab saya mengajar sains. Saya cuma baca apa yang ada dalam buku yang disediakan oleh kementerian contohnya. Ustazah mengingatkan kepada para guru, cukup-cukuplah kita tak perlu jadi ejen kepada pendidikan sekular. Iaitu pendidikan yang memisahkan ilmu yang ada itu dengan nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai agama. Sedangkan sebenarnya ilmu-ilmu tersebut, ya Allah, subhanallah, sangat berperanan besar untuk dikaitkan dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ada unsur naqiyah di situ. Macam ada kan kes kan macam sekarang kita pun macam tak pasti dah apakah benda tu subjek wajib ke ataupun elektif ke kan, iaitu pendidikan seksual. Pendidikan seks. Kalau tak faham macam mana makna tarbiyah kan,
memang bila mengajar subjek macam tu boleh jadi bercakap benda yang tak berapa manis, ya. Boleh jadi hanya jadi macam, yelah, maknanya boleh jadi benda yang tak manis lah, ya sahabat-sahabat semua. Sedangkan cuba tengok ya betapa cantiknya pendidikan seksual tu sebenarnya untuk menanam dalam diri apa dia? Rasa takwa kepada Allah. Bahkan untuk menanam dalam diri rasa bertanggungjawab untuk melindungi ya orang perempuan, ya, makna menjaga diri, batas-batas ikhtilat, pergaulan. Itu kalau kita faham elemen ziyadah dan naqiyah dalam pendidikan seksual. Tapi kalau semua ni kita tak ambil berat, memang mengajar tu jadi macam kelas apa tak tahulah. Ya, dia kena nampak benda-benda tu sahabat-sahabat semua. Yang ketiga adalah elemen taghziyah. Apa dia taghziyah? Berlakunya rimbun. Kalau pokok tu maknanya pokok ni bukan pokok kering, tapi pokok yang rimbun. Sahabat-sahabat ada tanam pokok? Ada tak pokok bunga kat rumah? Ustazah ternampak-nampak rasa pokok bunga rumah Ustazah tu kering. Berapa hari lepas nampak bunga tu kan, terfikir tu. Orang ramai lalu lalang depan rumah Ustazah ni, agaknya nampak kot. Agaknya ada yang rasa geram nak tolong siram bunga Ustazah kot. Sebab pernah juga ada guru tahfiz mesej Ustazah. Dia kata, Ustazah boleh ke akak nak tolong siram bunga depan rumah Ustazah. Sebab dia nampak bunga kita kering. Ya, Ustazah faham tujuan dia tu. Mungkin dia rasa Ustazah sibuk kan. Dia tak sempat nak jaga bunga kan. Maknanya sahabat-sahabat kita boleh gambarkan beza pokok kering dengan pokok yang rimbun. Anak murid kita ni dalam tarbiyah, baik anak murid ataupun anak sendiri ya tuan-puan, kena ada unsur taghziyah, maknanya unsur rimbunan. Rimbun. Ghiza ni maknanya macam makanan suplemen lah. Ya. Jadi kita bukan nak biasa-biasa tapi rimbun. Nilai-nilai kebaikan yang ada pada anak-anak didik kita ni bersifat dominan, rimbun, bukan sikit-sikit je. Oh, Masya Allah ya. Memang berat kerja mendidik ni, tapi kerja mendidik ni enjoy sahabat-sahabat semua. Seronok. Ya. Saya percaya sahabat-sahabat akan rasa sangat gembira melihat anak-anak murid kita satu ketika nanti menjadi orang-orang yang berbakti ya kepada agama, bangsa dan negara. Itu satu keriangan yang tidak dapat untuk digambarkan dengan kata-kata. Ya, kita tengok kepuasan pada diri guru-guru yang bercakap, oh dia itu dulu adalah anak murid saya. Kepuasan pada diri guru-guru bila anak murid dah berjaya menyebut itu adalah guru saya. Ya, Puan Arbaiyah tu, Ustazah Arbaiyah tu dulu ustazah saya. Oh, Masya Allah, itu memang satu kepuasan ya dalam pendidikan. Jadi sahabat-sahabat sekalian, bila sebut tentang mendidik, tengok bahawa kita kena merimbunkan, kena menyuburkan. Ya, patut siram selalu. Ya, bagi macam-macam ilmu. Ya, teladan yang baik kepada murid-murid kita tadi. Ilmu apa yang kita ajar pada anak murid? Subjek apa? Katalah subjek matematik. Ya, kita nak bagi dia sampai faham, sampai pandai, sampai boleh kuasai. Ya, sampai boleh manfaatkan ilmu tersebut ya dalam kehidupan. Yang keempat adalah riayah. Apa dia riayah? Riayah adalah pemantauan. Ini yang kadang-kadang sahabat-sahabat dia berlaku dalam dunia pendidikan. Ini macam adanya, maknanya kita ni macam guru yang masuk kelas ngajar lepas tu dah habis cerita. Tak ada pemantauan, tak ada riayah. Dan kadang-kadang benda ni banyak berlaku di pusat-pusat pengajian tinggi. Ya, pusat pengajian tinggi. Sebab tu kalau tengok balik ya pada konsep tarbiyah yang sebenar, pendidikan, ini satu cabaran kepada kita hari ini sebenarnya.
betul-betul macam kita ni nak transfer knowledge, macam kita macam hanya mudarris lah, mudarris, bukannya murabbi. Kalau kita mengajar tu maknanya kita ajar. Banyak mana dapat tu ikutlah budak-budak tu banyak mana dapat. Tapi kita tidak ada pemantauan terhadap syakhsiahnya, penghayatannya, terhadap 3 matlamat utama yang saya sebut tadi. Khalifah Allah, hamba Allah, boleh tak dia menjalankan amanah-amanah yang Allah berikan kepada dia. Kadang-kadang ya macam itulah. Masuk kelas, kita ajar-ajar, kita tak pernah dapat buat pemantauan, tak pernah dapat buat follow up. Anak murid kita ni macam mana dari sudut dia sebagai hamba Allah. Dia sebagai khalifah Allah. Ya, itu yang nampak macam lain macam lah ya. Maknanya sistem tu kita kena tengok balik juga. Ya, sama-sama ya para guru menyedari benda ni penting ya untuk masa depan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kelima adalah muhafazah. Yang kelima adalah muhafazah. Apa dia muhafazah? Muhafazah adalah penjagaan. Ya, penjagaan yang baik kepada murid-murid kita. Ya, jaga. Kita tengok Islam ya, Islam hifzul mal, hifzuddin kan? Apa lagi ya? Hifzun nafsi kan? Islam tu sebenarnya ada rukun dia, iaitu menjaga agama, menjaga harta, menjaga keturunan. So samalah macam kita sebagai seorang guru, kita menjaga. Untuk menjaga agama anak murid kita, menjaga ya keturunan anak murid kita. Kita rasa kita terlibat. Ya, kita rasa kita bertanggungjawab. Apatah lagi kalau itu memang anak kita sendiri. Jadi 5 elemen ya yang penting dalam makna tarbiyah ini mesti selalu segar dalam fikiran kita sebagai seorang guru ataupun sebagai seorang ibu dan ayah. Ziyadah iaitu nilai tambah, naqiyah penyucian hati, penyucian hidup, taghziyah rimbunan ya sampai boleh memberi manfaat kepada orang lain, riayah pemantauan, dan muhafazah ya penjagaan supaya sentiasa tidak tersasar daripada matlamat ya yang telah ditetapkan. Muslimin muslimat, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, ya. Dalam kitab Madkhal ila Tarbiyah, Madkhal ila Tarbiyah disebut ada 4 perkara pula ya yang penting dalam mendidik. Pertama adalah menjaga dan memelihara fitrah yang ada pada diri seseorang. Menjaga dan memelihara fitrah. Jadi Allah ciptakan manusia ini lahir dalam keadaan fitrah semua. Ya, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua yang dilahirkan tu lahir dalam keadaan fitrah. Jadi jangan pula kita sebagai pendidik yang mengajar yang bukan-bukan. Ya, kita pula yang mengajar yang bukan-bukan. Anak-anak kecil ya, sahabat-sahabat semua suka sangat pada kejujuran. Jangan kita pula guru yang ajar dia membohong. Yang ajar dia menipu. Ya, sebab anak murid kita tengok. Ya, cikgu ni menipu je kerja dia. Contohnya. Jadi kena dalam bab tarbiyah pelihara fitrah yang baik. Anak-anak kecil ni dia ada perasaan ya, kesian, simpati, suka nak tolong kan. Ya, sebab tu dia macam galat tengok benda-benda yang menyedihkan tu. So jaga fitrah tu dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, menumbuh dan mengembangkan potensi. Menumbuh dan mengembangkan potensi. Seorang murabbi, dia boleh tengok insya-Allah, melihat apakah potensi-potensi yang ada dalam diri anak-anak didik dia. Kalau tak boleh lihat, doa pada Allah, ya Allah, bagilah aku ni ya kekuatan untuk melihat potensi bakat yang ada pada anak-anakku, pada anak-anak muridku. Sebab tugas seorang murabbi adalah
mengembangkan potensi tersebut. Kadang-kadang mak ayah tak nampak anak tu pandai melukis, cikgu kat sekolah nampak. Cikgu kat sekolah kena bincang dengan mak ayah belajar tu. Ya, kena bantu sama-sama mengembangkan potensi. Bukan mesti jadi pelukis, tapi maknanya anak tu dia ada kekuatan seni dalam diri dia. Biasanya orang ada kekuatan seni ni dia ada kekuatan emosi juga. Sebenarnya bidang tarbiyah ni sangat menarik ya sahabat-sahabat semua. Orang yang ada kekuatan emosi ni dia ada sejenis penyakit-penyakit yang mudah menimpa dia juga. Ya, penyakit-penyakit hati yang mudah kena pada orang yang ada kekuatan emosi ni, dia dah, benda tu semua kita kajian dah ada dah. Ya, so kita pun boleh nampak lah. Oh, dia ni kena dijaga dari sudut sekian. Ini satu maknanya bidang tarbiyah ni memang bidang yang sangat menarik sebenarnya. Ya, jadi kita kena betul-betul mendalami lah. Yang ketiga, mengarahkan ke arah yang lebih baik dan sempurna. Jadi anak-anak didik ni kita nak pergi kepada yang lebih baik. Sama macam ziyadah tadilah ya. Cuma yang ini Ustaz ambil daripada kitab Madkhal ila Tarbiyah. Mengarahkan ke arah yang lebih baik dan sempurna. Apa saja kita nak pergi maknanya kena gilap supaya jadi lebih baik. Dan yang keempat, bertahap dan sabar dalam menjalankan segala elemen dan tugasan tarbiyah. Kena bertahap-tahap. Sebab tu kadang-kadang kalau kita tak memahami betul-betul tentang tarbiyah, fasa-fasa dia, kita dapat lihat macam mana berlakunya pemberontakan ataupun refleks yang kurang baik. Anak kecil ya, tapi kita asak dia supaya jangan tak payah main. Ya, belajar. Anak-anak tu dah menguap semua, dah mengantuk, dah kita ajar juga. Ini sebenarnya kita tidak betul-betul memberikan kefahaman terhadap fasa-fasa ataupun cara ya mendidik tadi. Kalau orang dah jemu, memang tak boleh ajar dah. So dia kena buat benda lain. Tutuplah buku, tak kira lah nampak semua jemu, menguap ke apa benda, dah buat benda lain. Ya. Bagi ice breaking ke apa, kalau kita terus ajar, maknanya kita ni betul-betul nak habis silibus. Kita bukan fikir tentang anak murid kita dapat ataupun tak dapat. Jadi kena bertahap, kena sabar dalam menjalankan amanah sebagai seorang guru, ya, dan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ya tidak ada yang sia-sia. Allah akan mengganjari setiap kebaikan yang kita lakukan ya dalam mengajar anak-anak murid ini untuk menjadi hamba Allah yang baik, ya khalifah Allah yang baik, dan juga menunaikan amanah-amanah dalam kehidupan dengan baik. Ya, sahabat-sahabat semua rasa macam mana kalau kita baca, contoh kita baca ya kisah seorang laki-laki pukul isteri dia sampai mati. Tengok laki-laki tu adalah anak murid kita masa sekolah rendah. Ya, ini Ustazah nak suruh kita fikir panjang ya. Kita dengar cerita, oh dia ni kena hukum dah sebab dia bunuh orang. Tengok dia adalah anak murid kita masa sekolah tadika, Kak Pasti contohnya. Macam mana tuan puan rasa? Nampak tak bahawa apa yang kita tanam masa dia kecil tu, kita kena rasakan bahawa inilah persediaan dia untuk menunaikan amanah-amanah bila dia besar. Sifat apa yang dia kena ada? Besok dia akan jadi suami orang. Sifat apa yang dia kena ada? Esok dia akan jadi isteri orang. Jangan hanya tertumpu pada silibus tu saja. Ya, tapi kita kena pandang secara makro tu. Ni besok akan jadi suami orang, isteri orang. Tuan-puan, kita nak lahirkan insan-insan yang soleh tu, bukan hanya berlaku pada usia dia 25 tahun. Dia adalah satu proses daripada dia lahir, daripada dia dalam perut mak dia. Jadi demikian bila sahabat-sahabat fikirkan secara makro tentang tarbiyah, ya sahabat-sahabat akan rasa lebih rilis, ya, lebih sabar, lebih tenang, lebih bermotivasi kan ya. Selalu ambitious untuk melihat kepada masa depan, sebab kita tahu kehadiran kita dalam kehidupan anak-anak ini tadi ataupun anak murid ini tadi sebenarnya adalah untuk melakar dia pada masa yang akan datang.
Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, ya Ustazah serahkan untuk sesi soal jawab, ya insya-Allah mungkin akan lebih fokus kepada masalah-masalah yang para guru, ya para murabbi hadapi dalam melaksanakan amanah pendidikan ini. Mana yang Ustazah boleh jawab, insya-Allah Ustazah akan cuba jawab. Ya, mana yang tak boleh, kita akan cari jalan lah untuk mendapatkan jawapannya daripada orang yang lebih arif lagi, insya-Allah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, syukran jazilan kathiran yang ucapkan kepada Al-Fadilah Ustazah Dr. Nur Hafizah binti Musa di atas kupasan yang panjang lebar berkaitan dengan tarbiyah. Tarbiyah itu sangat penting dan dikupaskan di sini 5 perkara penting yang perlu kita pegang dan perlu kita hadam sebagai seorang murabbi. Iaitu yang pertama, ziyadah yang bermaksud pertambahan. Yang kedua, naqiyah yang bermaksud penyucian. Yang ketiga, taghziyah iaitu rimbunan. Yang keempat, riayah iaitu pemantauan. Dan yang terakhir ialah muhafazah iaitu penjagaan. Jadi insya-Allah sekarang untuk pengetahuan Ustazah, kita berada di sini, peserta kita lebih kurang seramai 246 orang. Jadi sekali lagi saya ucapkan selamat datang kepada hadirin hadirat, guru-guru, mungkin ada muslimin juga di sini. Insya-Allah kita buka kepada ruangan sesi soal jawab. Jadi insya-Allah mungkin ada yang kita tak jelas, yang kita tak faham, okey. Jadi insya-Allah saya buka kepada sesi soal jawab. Jadi boleh buka video lah supaya kita kenal, kita kenal agen kita dan sebutkan nama dan dari mana kita berasal. Sekira mungkin kita ni berada dalam satu Malaysia, bukan Pahang saja. Okey, so saya persilakan kita buka kepada ruangan sesi soal jawab. Silakan. Bukan senang ni kita nak jumpa Ustazah ni. Masa diberi untuk kita, insya-Allah dia akan tamat pada jam 11 pagi. Kita buka lebih kurang setengah jam masa untuk bersama dengan Ustazah. Silakan guru-guru. Mungkin banyak soalan yang nak ditanya. Kalau rasa segan boleh tutup video, tapi rasa guru ni dia tak segan rasanya. Kita nak biar kita dapat kenal. Mungkin lepas ni akan melahirkan lebih ramai lagi penceramah Ustazah yang akan gantikan Dr. Nafisah, insya-Allah. Kat sini semua orang hebat-hebat belakang ni. Okey, silakan. Saya buka laluan. Muslimin pun boleh tanya. Saya rasa muslimin pun ada kat sini. Jadi jangan rasa segan. Silakan. Okey, kita buka kepada sesi soal jawab. Assalamualaikum. Warahmatullahi. Saya Hasliza daripada Bandar Jengka, Pahang. Boleh dengar? Ya, boleh. Silakan. Okay. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita sebagai seorang guru ni memang bersemangat dan sentiasa kita memang minat dengan profesi perguruan kan. Tapi kita kadang-kadang tu bila datang ujian, contohnya kita nak hadapi perangai anak-anak murid kita tu kan, bagaimana kita nak hadapinya dan kita nak rasa macam sentiasa positif, sentiasa ikhlas dan bersemangat tu. Kadang-kadang kita bila kita hadapi perangai anak murid ataupun sesuatu macam ujian ke dalam kelas tu, kita kadang-kadang kita akan rasa down, kurang motivasi dan semangat lah. Okay, Ustazah? Puan Hasliza mengajar sekolah rendah, mana Sekolah usia? rendah. Sekolah rendah. Ustazah, kita nak kumpul soalan ke kita nak jawab? Ustazah jawab satu-satu boleh? InsyaAllah ya. Okey. Pertama sekali, tahniah kepada guru-guru sekolah rendah. Ya, Ustazah faham cabaran mengajar sekolah rendah ni memang besar juga. Ya, memang sangat besar. Sebab dia kena ada tenaga yang lebih. Kena energetik. Ya. Okey ya. Bahkan kalau kita nak bercakap tu nak kena suara tu pun kena ada tenaga. Sebab itu kan sahabat-sahabat, Ustazah kalau berceramah, dijemput ceramah dengan pelajar sekolah rendah, ini memang Ustazah cakap terus terang ya. Memang Ustazah rasa ya Allah ya Tuhan. Bukan tolak tu sebab apa? Selalunya saya tolak, tapi kerana dia melibatkan soal tenaga. Ya, Ustazah pernah
kerap kali juga berceramah dengan pelajar-pelajar sekolah rendah, memang balik tu melencong ke klinik ambil ubat batuk. Padahal baru ceramah. Kalau dia suruh ceramah 2 jam, ya Allah, luka tekak Ustazah. Ya, sebab kita berceramah dengan orang yang tak ada perhatian pun kat kita sebenarnya. Ya, dia takkan dapat memberikan fokus. Dan Ustazah pun kadang bila cikgu kata, Ustazah ceramah 2 jam. Dia kata, cikgu ni biar betul nak suruh ceramah kat anak murid sekolah rendah 2 jam. Mereka tidak akan mampu memberikan fokus selama itu. Lebih baik ceramah tu 15 minit atau setengah jam tapi berkesan. Sebab ini yang saya kata, kita kena faham fasa-fasa tu. Siapa anak murid kita ni, mad'u kita tu. Jadi Ustazah memang selalu memang ni lah ya, memang respect lah dengan guru-guru sekolah rendah. Ya, maknanya mereka tu ada tenaga. Sebab anak murid kita tu akan ikut tenaga kita juga. Kalau kita nampak lembek je dengan dia lembek sekali nanti. Ya, ataupun kita yang kena pijak kepala lah. Okey. Ada pun menjawab soalan daripada Puan Hasliza tadi, ya. Perkara yang penting untuk kita lebih bermotivasi, pertama sekali adalah ilmu, maknanya penguasaan kita terhadap ilmu yang kita nak sampaikan. Ya, kita mengajar subjek apa? Contohnya, ya. Bayangkan, ia berbeza ya sahabat-sahabat bila kita masuk dalam kelas dengan ilmu yang terhad hanya semata-mata yang ada dalam buku. So maknanya, tak apalah, saya baca je lah buku ni sekarang, atau suruhlah anak murid tu baca, berdiri baca, yang lain semua dengar. Kalau macam tu je lah kita mengajar, hanya dengan skop yang maknanya dengan apa yang ada dalam buku je, sebenarnya jangan kata anak murid rasa tak menarik, kita pun rasa tak tertarik. Ya, Puan Hasliza dan semua sahabat-sahabat, termasuk Ustazah juga adalah pendidik, ya. Ustazah mengajar contohnya semester ni, tajuk dia Sains, Teknologi dan Manusia. Ustazah bukan saintis, Ustazah bukan orang teknologi, tapi mengajar sains, teknologi dan manusia dari perspektif Islam. Jadi nak tak nak, belakang ni tuan-puan sekalian, 5-6 buah buku tentang sains Islam, tentang teknologi Islam. Ustazah kena baca, kena belajar, kena faham. Kalau tak, kita pun tak seronok masuk kelas. Sebab penguasaan ilmu kita dalam bab itu sangat terhad, tidak teruji. Okey, kita ngajar ilmu tajwid contohnya. Ya, sedangkan kita tidak menguasai betul-betul tajwid tu. Ya, kita cuma okey nak ngajar esok kita pun tengoklah. Nak ngajar apa ni? Okey, Madlin contohnya kan. Kita rasalah baca je lah takrif tu. Madlin. Okey anak murid kan, sebut gini-gini. Tapi orang yang menguasai ilmu tu dengan baik, ya macam-macam kisah dia boleh kongsikan. Ya, macam-macam cara dia boleh pula taranum. So masa dia mengajar tu, sambil-sambil tu dia selitkan pula macam nak sedapkan lagi. Kamu ni baca macam tu je, kata kat anak murid kan. Okey, Ustaz nak dengar kamu baca, cuba baca lagu Nahwan, cuba baca lagu Ras. Orang yang ekstra daripada apa yang ada dalam buku tu, dia akan rasa menarik untuk masuk kelas, untuk bertemu dengan anak murid dia. Penguasaan kepada ilmu yang kita nak ajar. Kita rasa menarik, kita rasa semangat, anak murid kita pun sama. Setuju tak sahabat-sahabat semua? Kalau kita pun, aduh lah apa benda lah aku nak ajar budak ni. Ya? Kita pun rasa malas, anak murid kita pun terasa aura yang sama. Jadi, kita settlekan di bahagian kita sebagai guru dulu, memang kita rasa seronok nak masuk kelas, kita nak apa ni, maknanya ada macam-macam benda yang, sebab budak-budak sekolah rendah ni, anak-anak ni dia suka nak tahu. So kita bagilah dia benda-benda yang dapat mengisi rasa nak tahu dia tu. Sebab tu kaedah dengan sekolah rendah, antara kaedah dia kena banyakkan soal jawab. Ya, soal jawab. Okey, kenapa mat ini dinamakan Madlin? Sebenarnya anak murid kita pun nak tahu juga kenapa nama Madlin. Ustazah, kenapa tak Mat Siti ke? Kan mat lain-lain. Kita menjawab soalan-soalan walaupun kita rasa soalan-soalan tu macam tak apa-apa kan. Tapi kita menjawab.
Kerana kita ada ekstra tadi pengetahuan kita. Kita menguasai subjek yang kita ajar tu. Ini sangat penting. Yang kedua, kita menguasai psikologi anak-anak murid yang kita ajar. Tadi menguasai ilmu yang kita ajar. Yang kedua menguasai psikologi anak-anak murid yang kita ajar. Macam sekarang, ya, pelajaran melalui PDPR. Kalau tuan-puan, kalau kita masih lagi menganggap psikologi mereka sama macam belajar secara fizikal, kita silap. Ya, bila secara PDPR tuan-puan sekalian, ya, perhatian dia tu sangat mudah berpalinglah daripada kelas. Ya, sampaikan kami kalau di universiti ni setengah budak besar-besar di universiti pun masa mengajar, katalah satu kelas 2 jam, tapi kami tidak digalakkan untuk menggunakan 2 jam dalam bentuk berceramah, dalam bentuk mengajar. Ya, cukup 20 minit cukup, setengah jam cukup. Habis tu sejam setengah lagi apa dia? Aktiviti. Aktiviti pula bukan aktiviti maknanya lepaskan anak murid kita buat je apa-apa, tak. Tapi aktiviti dalam platform. Dalam platform mana laptop ke, mana platform teknologi juga yang kita boleh monitor mereka buat ataupun tak buat. Contoh macam kami kat universiti pakai Padlet. Ya, pakai Padlet ni maknanya kita tahu anak murid kita ada lagi kita ada dalam tu. Kita monitor, kita boleh tunjukkan emoji reaksi kita, kita boleh buat clap hand kat dia. So dia tahu, anak murid tahu, cikgu dia ada kat dalam tu, masih ada lagi, monitor semua. Ini maknanya kita kena tahu tentang kaedah-kaedah tentang psikologi anak murid dan sebagainya. So kemahiran-kemahiran ini membantu kita untuk menangani semua cabaran dan keadaan yang berlaku. Sebab sahabat-sahabat sudah tentunya dalam kelas kita tu bukannya bercampur, oh ustazah saya mengajar budak darjah 2, tapi dalam kelas saya tu ada juga makcik umur 80 tahun. Itu susah. Kan ya? Ada pula umur 80 tahun, ya ada 4 orang dia kata. Benda tu tak berlaku kan sahabat-sahabat. Maknanya apa? Kita ni ada sasaran yang jelas. Kan? Jadi maknanya cuba kita ketahui, kuasai psikologi ya anak-anak tersebut macam mana. Macam mana yang lebih menarik ya dan sebagainya. Antara yang ustazah perasanlah ya. Sebab ustazah mungkin tak pernahlah mengajar betul-betul sekolah rendah ya. Tapi antara yang Ustaz perasan kalau anak-anak sekolah rendah ni ya, setiap mereka tu mereka ni kena banyak juga macam cara kita nak kontrol mereka adalah berikan tanggungjawab secara couple kepada yang lain dalam kelas tu. Maknanya okey, buat kerja berdua-berdua. Ya, markah yang A ni akan tertakluk juga pada markah yang B. Kalau A bising, B biar, A dengan B dua-dua markah pun takkan tinggi. Kita bagi dia rasa tanggungjawab yang dia kena jaga juga komitmen kawan dia. Ya, yang dia jadi senang kerja kita juga. Itu psikologi anak-anak ni bila kita bagi tanggungjawab tu dia seronok. Jangan suruh jaga satu kelas. Suruh seorang jaga satu kelas, asyik ambil nama anak murid je kerja dia. Asyik ambil nama kawan dia je, penat kita nanti. Buat dua orang. Ini psikologi anak-anak ni satu ilmu yang sangat luas yang memang guru-guru sekolah rendah kena kaji. Ya, jangan ada pilih kasih. Sebab anak-anak masuk usia ni kan, dia sangat perasan dengan semua yang guru dia buat. Asyik panggil nama tu je. Asyik pandang dia je. Jadi bila mereka merasakan yang diri mereka penting, ya, cikgu tu bagi perhatian, insya-Allah dia akan membalasnya dengan balasan yang sama. Insya-Allah. Ya, soal kadang-kadang ada yang energi dia terlebih sangat, ya, terlompat-lompat dan sebagainya. Itu tengok balik pada tugasan yang kita berikanlah ya kepada mereka. Cubalah kontrol kelas dan soal sabar ni memang kena sabar dalam semua keadaan. Ya, mengajar sekolah menengah pun kena sabar, mengajar universiti pun kena sabar, mengajar kelas orang tua-tua pun kena sabar. Kadang-kadang mengajar kelas orang tua-tua ni ramai tidur daripada jaga, sabar je lah. Ya, tenaga tak banyak tapi kena sabar. Kan? Lepas tu kadang cakap dah tak faham lah, tak itu dah salah faham lah dan sebagainya. Jadi insya-Allah Puan Hasliza duduk dalam circle
duduk dalam circle guru-guru sekolah rendah yang positif, nanti insya-Allah kita juga akan positif. Ya. Jangan pula kita pergi duduk dengan circle suri rumah tangga. Memang asyik memanjang nak berhenti je lah kita. Ya, duduk dengan circle guru juga tapi yang positif, yang bersemangat, insya-Allah kita akan terikut sama. Ya. Wallahu taala a'lam. Terima kasih kepada doktor atas kupasan yang saya kira walaupun sikit ditanya oleh Puan Haliza tapi panjang jawab Ustazah. Maknanya untuk pentingnya di sini kita sebagai guru memahami siapa kamar doa kita dan juga perlu memahami psikologi. Maknanya jangan kita mengejar dengan silibus tu. Kita nak biar sikit, bagi tak apa, asalkan dia faham, dapat ingat, dapat amalkan, insya-Allah. Kalau dapat bagi banyak, subhanallah. Okey, terima kasih Ustazah. Seterusnya kita ada masa lagi 15 minit. InsyaAllah kita guna peluang ini. Kita jemput penyoalan yang kedua, silakan. Dan untuk makluman semua, dekat link chat tu ada Google Form kehadiran. Mohon sahabat-sahabat pendidik untuk mengisi kehadiran dan juga di ruangan chat itu boleh juga tanya soalan. InsyaAllah saya akan bacakan nanti sekiranya ada. Okey, tapi kalau boleh berani lagi baguslah. Okey, silakan soalan kedua. Cikgu Azimah, Ustazah ada nak share sikit ya? Boleh Ustazah, silakan. Kadang-kadang ada guru kan, ada guru segelintir lah ya, yang macam mana ya nak kata dia apa ni, boleh marah sesuka hati ya, boleh malukan anak murid. Okeylah, Zah ambil contoh lah ya. Contoh apa ni, macam mana nak buat contoh katalah okey, kita buat program sekolah kan, buat program sekolah, kita jemput penceramah ke orang luar tetamu. So lepas tu anak-anak murid ni kan ada yang jadi ejatan kuasa kan, tiba-tiba lepas habis penceramah tu ataupun mungkin penceramah tu tak nak makan contohnya kan. So anak murid ni bila tahu yang penceramah tak nak makan, lepas tu ada pula guru lain yang cakap okeylah kamu makan je lah penceramah tak nak makan contohnya. Ni cerita betul tuan-puan tak nak makan. So anak-anak murid tu yang bahasanya AJK lah, pergi makan lah, makan. Tapi macam mana kalau seorang guru boleh datang bila tengok anak murid dia makan terus marah. Dia tengah makan tau, dia terus marah. Contohnya marah, kenapa kamu makan? Siapa yang suruh kamu makan? Budak tengah makan tau. Ya, orang tengah makan. Maknanya dengan ketakutan yang dalam mulut dia nak telan ni pun kan. Dia takut nak keluar ke nak telan kan. Ini contoh contoh. Kadang-kadang macam-macam lah guru-guru kan ya. Dan macam mana yang lain-lain cuba lari rasa bersalah. Dah termakan. Ustazah, kalau ini contoh je, contoh. Maknanya apa? Macam mana kita sebagai guru berfikir bahawa kita adalah seorang pendidik yang setiap yang kita buat ni tuan-puan sekalian kadang-kadang akan melekat dalam fikiran anak-anak murid kita. Ya? Kalau anak murid kita tu tengah makan, alangkah baiknya kalau kita bagi, katalah kita memang nak tegur dia, tapi dia tengah makan, bagi dia telan dulu makanan dalam mulut tu. Bagi dia habiskan. Ini kata kencing yang dalam Masjid Nabawi pun Nabi suruh habis kencing kan ya, kencing habis dulu lah kan ya. Sebab Ustaz nak bercakap soal jiwa kita sebagai pendidik ni macam mana, apakah kita rasa seronok kalau kita dikenali sebagai guru yang garang, semua orang lari, semua orang takut? Itukah pilihan kita sebagai seorang guru? Ataupun kita menjadi guru yang memberikan kesan yang baik kepada anak-anak murid kita, rasa tenang anak murid kita dengan kita. Nabi SAW bersabda, maksud dia, sesungguhnya Allah telah mendidikku. Dan Allah mendidikku dengan sebaik-baiknya. Kemudian Allah menyuruhku dengan akhlak-akhlak yang mulia. Ya, tengok pendidikan ni dengan akhlak yang mulia. Dan Allah juga yang berfirman, maksudnya, ambillah kemaafan, suruhlah dengan kebaikan, serta berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Ini adalah hadis yang Nabi sedang menyebut tentang Allah mendidikku. Maknanya ambillah kemaafan. Kita mendidik tuan-puan sekalian, ada orang buat salah, anak murid kita buat salah, tolonglah jadi guru yang pemaaf. Ambil kemaafan tu. Baik,
saya maafkan. Walaupun kita rasa seingat cikgu dah maafkan kamu ni kali ke 239 ni. Tapi tak apalah. Ya, banyak lagi tu. Saya memang dah bagi kamu ni peruntukan 1000 kali. Ya, kalau 239 banyak lagi tu tak guna lagi. Maknanya apa dia? Ambillah kemaafan. Kita boleh saja mendengar, okey, kita boleh maafkan. Tapi ingat, suruhlah kebaikan. Ya, maknanya bukan maknanya ambil kemaafan dia tapi kita tidak menyuruh kepada kebaikan. Ya. Serta ini antara benda yang penting dalam pendidikan adalah berpaling daripada orang-orang yang jahil. Maknanya apa? Kita punya persekitaran ya sangat penting dalam pendidikan. Anak-anak murid kita punya kitaran, ya, punya persekitaran sangat penting. Orang jahil kena kita berpaling daripada mereka. Jangan hidup dalam kelompok orang yang tidak mencintai ilmu. Itu kena pesan pada anak murid kita. Ya. Kalau kita tengok kawan-kawan, ya ada yang jenis macam tak nak belajar sangat apa semua kan. Ni kalau sekolah menengah memang sesuai lah kita nasihatkan kan, ya. Jangan dengan orang jahil ni, tengok dalam mendidik, kita pun kena berpaling daripada orang yang jahil. Anak-anak murid kita pun kena tahu, ya. Cari kelompok sahabat, circle yang memang cintakan ilmu. Ya, yang memang nak mengubah kehidupan menjadi yang lebih baik. Jadi insya-Allah kalau sama-sama di pihak pendidik, di pihak anak-anak didik kita pun sama-sama ya memahami konteks tarbiyah yang disebut oleh Nabi SAW dalam hadis tadi, ia sangat baik. Ya, ia berkaitan dengan soal akhlak, soal mudah memaafkan, soal menyuruh pada kebaikan dan juga menjaga persekitaran supaya kita tidak larut dalam suasana kejahilan dan kelalaian. Ya, wallahu a'lam. Terima kasih Ustazah. Betul lah sebagaimana yang Ustazah maklumkan. Kadang-kadang guru ni mentang-mentang dia jadi guru, dia boleh marah suka-suka hati. InsyaAllah. Jadi sebagai guru kita juga kena memahami jiwa pelajar. Sebab kadang-kadang kata-kata kita itu menyebabkan pelajar terasa dan sensitif. Jadi insya-Allah lah ilmu orang kata sebagai guru ni kita kena ambil selain daripada bidang yang diperlukan, bidang kaunselor pun dia kena belajar, bidang agama pun dia kena belajar supaya dapat diserapkan ke dalam jiwa anak-anak. Sebagaimana Ustazah cakap tadilah, orang kata contoh kita sebagai contoh kepada pelajar. Okey, cantik pesan Ustazah. Okey, saya buka lagi ruangan soalan untuk sesi kita. Kita ada lagi 10 minit insya-Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Saya Sakinah daripada Muazzam Shah, Pahang. Saya mengajar sekolah agama, sekolah menengah. Saya berdepan dengan situasi, dia isu lama sebenarnya, tapi berlarutan daripada dulu lagi. Maksudnya berdepan dengan pelajar yang dia tak nak sekolah agama, dia tak nak sekolah agama, tak nak sekolah asrama. Dia rasa macam kat situ bukan tempat dia. Jadi dia memberontak, dia maknanya tak bersungguh-sungguh lah, kurang minat kita kata kan. Sebaliknya ibu bapa ni kita kata berpendirian mesti masukkan anak ni ke sekolah agama. Walau macam mana pun kena ada kena sekolah agama. Sebab maknanya pendapat dia kalau kalau tak hantar sekolah agama ni, anak dia takkan boleh maksudnya berjaya dalam hidup sebab agama terpenting. Saya rasa maknanya kedua-dua pihak tu ada benar lah. Maksudnya ada kebenaran, ada hujah masing-masing. Jadi minta pandangan daripada Ustazah lah. Kadang daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5, maksudnya pelajar tu terpaksa bertahan dengan keadaan tak minat tu. Maksudnya walaupun parent tadi dah nampak dah merah semua keputusan kan. Apa-apa sikit buat anak tu macam menunjukkan rasa tak minat tu, memerontak tu, tapi tetap juga meneruskan. Jadi mohon pandangan lah daripada Ustazah. Wallahualam. Silakan Ustazah. Okey. Ustazah akan jawab secara umum, tapi sebenarnya setiap pelajar tu kena dilihat secara case by case lah, ya. Jadi ini secara umumnya macam ni.
Pertama, tak minat tu kena soal tak minat pelajar tu kena dilihat juga dengan keupayaan dan kemampuan, ya. Ada orang dia tak minat tapi dia upaya, dia mampu, ya, tapi dia tak minat. Pelajaran okey tapi tak minat. Betul kan? Ya, ada je yang tak minat tapi boleh buat, ya, memang maknanya dia bijak, ya, dia boleh faham. Tapi ada yang tak minat dan tak mampu. Langsung tak ada upaya. Ya, maknanya macam tadi Ustazah cakap tadi, maknanya apa ni, memang merah saja kan. Tengok merah ni sebab tak minat ke ataupun memang tak boleh, memang tak mampu, memang tak faham. Dia berbeza, ya, tak minat dengan memang tak faham. Dia memang tak reti, memang tak boleh. Jadi kena dikenal pasti dulu. Sebab kalau dia memang tak minat dan dia tidak boleh dan dia tidak mampu, ya, dan sebagainya, ini memang kita kena buka satu ruangan kepada dia untuk buat satu pilihan. Buat pilihan. Kena ada runding cara. Perundingan dengan dia dan melibatkan ibu bapa dia sendiri. Apa yang dia minat sebenarnya? Apa yang dia rasa dia mampu buat? Apa yang dia rasa dia boleh buat? Pada tahap anak-anak sekolah menengah, kita kena banyak melibatkan dia untuk sama-sama merangka, ya, masa depan dia. Ya, jadi bawa dia dalam perbincangan, kan? Nak yang macam mana? Psikologi yang kita nak mainkan ini adalah untuk melibatkan mereka. Kadang-kadang dia tak nak terlibat pun. Entah, saya tak tahu. Entah. Itu jawapan dia kan, ya? Kita kat sinilah kena pandai pujuk dia. Ya, saya dah bawa dah ni, mak ayah kamu datang. Ya, ustazah nak bantu dah kamu ni. Ya, jadi kamu bercakaplah, bagilah pandangan. Nak yang macam mana? Ya, nak bidang apa? Nak masuk sekolah macam mana? Kalau memang dia tu dah tak mampu dah. Dia tak mampu nak buat. Memang itu memang ustazah pun ada, ya, pelajar-pelajar dekat tahfiz ni yang memang kita terpaksa ambil keputusan juga, ya, menasihatkan kepada ibu bapa untuk bawalah anak ni, ya, ikutlah kehendak anak ni sebab dia tidak boleh mengikuti dan mematuhi peraturan-peraturan, ya, dekat sekolah, dan lazimnya sebuah sekolah ni sifat dia, kita tak nak ada satu dua pengaruh yang nanti boleh memberikan kesan kepada yang lain. Itu prinsip kami juga di sekolah lah, ya. Selagi boleh kita akan pujuk, kita akan buat kaunseling dengan anak-anak ni. Tapi kalau memang dia tak boleh, dia tak mampu, so kita kena hormatilah, ya. Jadi benda ni melibatkan bagaimana perundingan di antara pihak guru, ya, dengan ibu bapa tadi. Baik. Kalau sekiranya dia memang dia hanya tidak minat tapi sebenarnya dia boleh buat, maka yang ini kita kena depani sahabat-sahabat sekalian dengan melihat bahawa usia masa sekolah menengah ini adalah usia konflik personality. Maknanya belum tahu lagi sebenarnya nak jadi apa. Ya, nak jadi personality yang macam mana. Jadi pada fasa ini, fasa kita bimbing untuk mereka melihat tentang personality yang baik, ya. Ini memang peranan guru yang sebenar lah, ya, murabbi. Sebab tu kadang saya fikir balik masa sekolah menengah dulu, kadang cikgu kita tu ngajar je lah kan, masuk ngajar kan, padahal kita ni tengah konflik personality ni, ya, tengah konflik personality. Nak jadi macam mana aku ni, itu tak kena, ini tak kena kan, ya. Jadi memang kena ada guru yang membimbing. Dia membimbing. Kalau dapat menunjukkan teladan, kan kita masa tu kadang kita tengok guru-guru kita mana yang kita berkenan, tengok perangai dia, akhlak dia kan, ya. Waktu itulah. Jadi soal tak minat pada masa 5 tahun ataupun sekolah menengah ni, dia ada banyak sebab. Kadang-kadang sebenarnya dia bermasalah dengan soal image yang dia nampak tu. Apakah aku duduk solat agama, lepas tu aku kena jadi ustazah? Apakah aku duduk solat agama, besok aku jadi ustaz-ustaz pakai kopiah, pakai serban? Jadi dia salah faham. Dia salah faham pada gambaran personality tadi. Ini kita kena bercakap, ya, berunding, berbincang. Kenapa tak minat tu? Punca tak minat tu kena dilihat. Ya, soal kalau dia tak mampu, memang tak boleh, ini kita kena berbincang dengan mak ayah dia. Tapi kalau sebenarnya masalah personality tadi, dia sebenarnya ada konflik dalaman dia, ya. Jadi insya-Allah kadang-kadang ada benda tu kita kena paksa juga kan, ya. Sebab
kebaikan tu dia akan nampak kemudian hari. Ustazah juga melalui fasa sekolah menengah 3 sekolah. Sampai 3 sekolah tu punya ya, sekolah menengah agama Persekutuan Labu, sekolah menengah agama Serting Ulu dan Ma'had Ahmadi Gemencih. 3 sekolah dalam masa 5 tahun. Sebab abah ni beruji kaji dengan ustazah. Tengok apa yang anak dia nak ni. Macam mana nak buat ni. Istikharah sentiasa. Keluarkan sekolah ni, masukkan sekolah ni, apa semua. Nak bolehkan jadi orang tu. Ya, kalau tanya minat, tak tahu minat apa benda. Ya, kalau ikutkan minat menyanyi-nyanyi, minat dulu masa sekolah rendah dulu, ya. Tapi ada paksaan kat situ. Dan paksaan tu kadang-kadang penting, cuma kena tahulah dos dia tu kan, ya. Macam abah dan mak ustazah tu dia memang dia tak garang, ya. Dia memang penyayang, lembut. Jadi kita punya pemberontakan tu tak berlaku macam keras sangatlah, ya. Sebab mak ayah kita tu pun lembut orang dia kan, ya. Jadi tapi ia berlaku pemberontakan tu ada sikit sebanyak. Tapi akhirnya okeylah, walaupun tak minat pun sebenarnya, tak minat bahasa Arab semua, tak minat belaka. Tapi kita buat dan kemampuan tu Allah bagi, alhamdulillah. Hari ni itulah perkara yang kita sangat syukuri. Jadi kita kena faham, ya, guru-guru semua, anak murid kita pada usia-usia tu mereka belum sempurna lagi pemahaman mereka. Ya, jadi kita kena bantu berikan kefahaman. Ya, berunding dan sebagainya. Jadi bila sebut macam ni memang kena sabarlah, ya, kena sabar. Kalaupun mereka tak faham hari ni, tapi dengan kita sentiasa memberikan kefahaman, mungkin mereka akan faham 20 tahun lagi. Tapi kalau kita tak berikan kefahaman, apa yang mereka nak faham? Kalau kita tak berbincang dengan dia, apa yang mereka boleh ingat balik semula? Ya, so konten tu kena bagi dengan sabar. Wallahu a'lam. Ya, wallahu a'lam. Terima kasih Ustazah. Saya kira masa kita pukul 11 dah. Jadi saya pula nak tanya soalan kepada Ustazah terakhir. Masya-Allah. Sayang tak ambil peluang ni. Okey, dari kacamata kami melihat wajah Ustazah, subhanallah, orang yang lembut, entah berbicara. Jadi kami rasa mungkin didikan daripada mak ayah Ustazah pun orang yang lembut. Jadi soalan saya, bagaimana nak menjadi seorang yang lembut, tegas dan berdisiplin? Macam saya dididik seorang mak ayah orang yang tegas. Jadi kita pun jadi mengikut-ikut. Jadi kadang anak-anak pun nak dengar sangat pun kalau kita tegas. Jadi macam mana? Nak juga jadi lembut. Tapi itulah, bila kita lembut dia main-main pula. Itu dia. Jadi boleh Ustazah share sikit macam mana nak menjadi seorang ibu bapa ataupun guru yang lembut, tegas dan subhanallah memberi kesan dan sangat mujarab kepada anak-anak. Silakan Ustazah. Macam mana Ustazah nak jawab soalan ni? Bismillah. Sebenarnya Ustazah rasa semuanya kembali balik kepada kita ni nak nunjukkan diri kita kepada siapa. Ya, kepada siapa. Kalau kita rasa kita nak menunjukkan diri kita kepada makhluk, kepada manusia, ya. Jadi semua bentuk perubahan tu kadang-kadang sangat susah. Susah, ya. Tapi kalau kita nak menunjukkan, ya, kita nak menunjukkan diri kita, mempersembahkan diri kita, hati kita ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, sebab kita tahu Allah sayang yang begini, Allah suka yang begini, dan kita nak buat apa yang Allah suka, apa yang Allah sayang, insya-Allah Allah akan permudahkan. Bukanlah mesti nak kena jadi lembut sampai bercakap tak berbunyi ke apa, tak. Tegas tu kena ada. Ya, kalau kita memang kita rasa kita ni tegas, ya, mungkin kita punya tone suara tu bukan tone suara yang dia, suara ni pun dia ada tone dia tuan puan, ya. Kalau kita memang tone suara kita keras, kita nak buat lembut-lembut dengan kita pening sekarang, ya. Jadi tu memang faham maksud Ustazah, benda tu bukan dibuat-buat, tapi kita berusaha apa yang Allah suka, yang Allah sayang, kita nak buat. Boleh je tegas-tegas, ya, boleh je nak apa ni, kita punya ketegasan, tapi ketegasan kita itu ketegasan yang Allah suka pada perkara-perkara yang hak. Nak buat apa lemah lembut, gemalai macam ratu-ratu cantik tu tapi telanjang.
Kalau tengok kita berjalan dengan Ratu Cantik tu, Ratu Cantik berjalan lebih lembut daripada kita. Betul tak sahabat-sahabat? Ya, dengan lemah lembut dia centuang, kita berlari-lari pun ada. Tapi mereka sedang melakukan maksiat kepada Allah. Jadi soal dia bukan soal maknanya oh saya ni kasar. Tengok apa yang kita cakap, bahasa kita tu bahasa yang baik ke tidak. Ya, yang Allah suka ke tak. Kalau memang kita orang yang tegas tapi bahasa kita baik, ya, tujuan kita baik, so tak ada masalah apa-apa. Cuma sahabat-sahabat, rasa untuk berubah tu kena ada. Ustaz nak beritahu dengan tuan-puan sekalian, ustazah bila abah dah meninggal dunia kan, masa abah sakit semua, apa yang ustazah belajar ialah akhlak ni terlalu luas. Ya, sampai kau terasa macam, ya Allah aku ni nak kena lembut lagi. Ya aku ni nak kena, lembut ni bukan lembut suara. Ya, lembut ni makna hati kita tu lunak. Hati kita tu memang hati yang lembut dengan kebenaran. Yang mudah menerima kebenaran. Jangan tertipu dengan makna lembut juga. Ya, lembut-lembut tapi kaki maksiat nak buat apa? Ya, tapi lembut-lembut tapi penipu. Dia gunakan kelembutan dia menipu orang. Nak buat apa? Tapi maksud ustazah adalah kelembutan hati kita dalam menerima hidayah, menerima kebenaran. Ya memang rasa nak lemah lembut lagi. Kenapa? Kerana Allah sayang. Kerana itu yang Allah suka. Nanti insya-Allah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin kita nampak orang tu dia lemah lembut, tapi dari sisi lain dia berjuang. Dari sisi lain dia ada kelemahan. Sama juga kita nampak orang tu macam tegas, garang. Tapi dari sisi lain dia ada kelebihan. Dia ada kekuatan. Jadi kita tengok diri kita, latar belakang kita macam mana. So pasti akan ada banyak mujahadah juga. Allah tu maha adil ya tuan-puan. Kita rasa susah kat sini, senang kat sini, macam tu. Mungkin bagi ustazah yang dah terbiasa dengan didikan keluarga pun macam tu, jadi pada ustazah untuk macam sabar-sabar sikit-sikit ke macam senang. Tapi ada benda lain yang ustazah sangat susah buat. Jadi Allah tu maha adil. So kita berjuang sama-sama, ya, kita cuba ubah diri kita menjadi lebih baik. Kita tengok mana kelemahan dan kekurangan kita, mana kelebihan kita, ya, untuk sama-sama kita perbaiki dan sempurnakan, insya-Allah. Ya, Alhamdulillah, terima kasih Ustazah. Masya Allah, kupasan yang panjang lebar daripada Ustazah, daripada seorang pendidik, seorang ibu, macam mana mendidik diri, seorang pendakwah. Masya Allah, tabarakallah. Jadi mungkin Ustazah boleh rumuskanlah secara keseluruhan perbincangan kita untuk orang kata peserta-peserta kita ni dapat bawa balik, orang kata bukan bawa balik lah, memang dah balik dah pun sekarang ni, dah dekat rumah. InsyaAllah yang orang kata kemah untuk diaplikasikan, yang orang kata ringkas dan mantap. Kunci terakhir sebagai rumusan sana, silakan. Kita selalu terasa bahawa kita ni mendidik orang lain. Tapi sebenarnya hakikat yang kita sedang lalui adalah sebenarnya kita sedang dididik oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk mendidik diri kita sendiri. Jadi sahabat-sahabat semua, kalau kita nampak betapa sukarnya orang lain untuk menerima didikan yang kita berikan, tanya diri kita, ya, takkan aku yang sedang mendidik ni pun sukar juga untuk menerima didikan yang kita berikan tadi. Kita suruh orang begitu begini dan kita kata orang tu payah nak buat apa yang kita cakap. Orang tu payah nak berubah. Tengok diri kita. Kalau benda tu senang, kenapa aku tak buat? Kalau benda tu senang, kenapa aku tak lakukan? Ya, kalau benda tu senang, kenapa aku tak tunjukkan contoh dan teladan yang baik? Maknanya apa? Kita sedang dididik oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sedang didik kita. Jadi hati kita tenang, ya Allah, ya Tuhan. Allah jadikan, ya, tanggungjawab kita mendidik orang lain, mendidik anak-anak, mendidik ummah sebenarnya adalah sebagai reflection, ya, cerminan untuk kita mendidik diri kita sendiri. Jadi alhamdulillah, ia adalah sebuah kerjaya, adalah sebuah tugasan yang sangat utama, yang sangat mulia, yang sangat menyenangkan. Ya, carilah ilmu di dalamnya, menguasai apa yang kita sedang buat, baru kita tak rasa bosan dengan kerja yang kita sedang lakukan. Tapi kalau kita cikgu, tapi kita sibuk online shopping. Kita cikgu, tapi kita sibuk benda-benda lain. Kita sibuk berniaga tu lagi kita sibuk daripada kita sebagai seorang guru. Ya, memang kita akan bosan dengan kerja guru ni. Sebab apa? Sebenarnya kerja mendidik ni pun banyak ilmu kena tahu.
Ya, banyak cabang ilmu, terutama ilmu psikologi, kerohanian yang kita kena tahu. Nak mendidik manusia kan, kena tengok balik contoh Nabi SAW. Bagaimana cara didikan Nabi SAW, bagaimana cara didikan para tabi'in contohnya. Tapi kita tak ada masa untuk tu. Sebab apa? Sebab kita banyak kerja lain pula. Nah, jadi jiwa pendidik tu kena ada. Ya, jiwa pendidik. InsyaAllah kalau semua itu, ya, ramuan-ramuan tu kita ambil kira, ya, Ustazah percaya tuan-puan ya akan mensyukuri sangat bahawa kita terpilih sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru, ia menandakan bahawa ya Allah mengangkat dan memuliakan kita dengan tugasan yang sangat mulia ini. Terima kasih kepada pihak Lajnah Pendidikan Dewan Muslimat Pahang ya atas program yang dianjurkan. Terima kasih kepada semua. Ustazah minta maaf zahir batin segala salah silap dan kekurangan. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang itu ya adabnya dinisbahkan kepada kelemahan ustazah sendiri. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian tadi kupasan yang panjang lebar daripada Ustazah Dr. Nur Hafizah binti Musa, dan kita bersiaran pada jam 9 pagi tadi hinggalah ke saat ini. Alhamdulillah Ustazah, peserta kita 248 tetap istiqamah, masya-Allah, tabarakallah. Jadi sebelum kita mengundur diri, sekali lagi saya merakamkan ucapan setinggi-tinggi terima kasih kepada Ustazah Dr. Nur Hafizah binti Musa kerana mendapat bersama dalam majlis kita pada pagi ini, memberi ilmu-ilmu yang sangat penas, dan kita doakan semoga Ustazah diberi kesihatan yang baik, ayah Ustazah ditempatkan di kalangan orang-orang yang berilmu dan beramal soleh, dan kita juga doakan ibu Ustazah juga sihat untuk bersama-sama meneruskan perjuangan bersama Ustazah dan kita semua, insya-Allah. Tahniah dan juga terima kasih kepada Ustazah Salamiah, Ketua Dewan Muslimat Malaysia, kerana bersudi berkongsi ilmu untuk kita pada hari ini, dan tidak lupa kepada Ustazah Faizah binti Muhammad Sedir selaku pengerusi penggerak Lajnah Pendidikan Dewan Muslimat PAS Pahang kerana menjayakan program kita bersama dengan jawatan kuasa Lajnah Pendidikan dari setiap daerah. Mudah-mudahan Allah memberkati pertemuan kita. Dan tahniah dan syabas saya ucapkan kepada semua peserta-peserta yang dapat bersama pada pagi ini, yang merupakan golongan pendidik-pendidik yang hebat untuk meraih keberkatan untuk di dunia dan di akhirat. Dan insya-Allah saya akhirkan dengan surah Muhammad ayat 7. Ya ayyuhalladzina intansurullaha yansurukum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang-orang beriman, hendaklah engkau bantu agama Allah dan Allah akan bantu kamu, dan insya-Allah Allah akan meneguhkan kedudukanmu. Asiru ala barakatillah, teruskan perjuangan, semoga mendapat keberkatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi saya selaku pengacara majlis pada pagi ini memohon ribuan ampun dan maaf andai ada salah dan silap, dan kita doakan semoga kita dapat bertemu untuk siri yang akan datang, insya-Allah. Siru ala barakatillah, teruskan perjuangan, semoga mendapat keberkatan dari Allah Taala. Jadi insya-Allah sebelum kita berundur, tuan-tuan dan puan, saya ulang balik, kita siapa yang tak isi lagi Google Form kehadiran boleh isi, dan juga kita bergambar sekejap dengan Ustazah untuk dapat aura barakah walaupun kita dari jauh. Insya-Allah, tabarakallah. Okey, silakan kita buka kamera, dan kepada cameraman diminta bersedia untuk sesi penggambaran. Silakan. Okey, silakan kita buka video kita, insya-Allah. Cameraman mungkin boleh bilang kot. Silakan. Nafa nak buka kamera macam mana? Tak nampak pun gambar kamera. Tak nampak. Kena tekan atas skrin tu. Mute ke? Kat tekan atas skrin nampak gambar macam kamera. Mama tak bertanya.
Oh alah lah. Okey, siapa cameraman ni? Tolong ambil gambar, bilang siapa cameraman. Kita senyum je ni. Technical cameraman boleh bilang kita senyum. Cameraman ni, silakan. Ini, ambil. Okey, tak apalah. Saya bilang Okey, 1. Okey, Okey senyum. Okey. 1. Okey, sekejap Nampak tu? Nampak kamera tu? Bawah sikit. Okey, 1, 2, 3. Okey, sekali lagi. 1, 2, 3. Okey, alhamdulillah. Terima kasih semua kepada semua sahabat-sahabat pendidik dari seluruh Malaysia. Kita akhirkan dengan lafaz takbir. Boleh kita sama-sama bertakbir di siaran ni Kita nak tengok bunyi macam mana tu. Okey, insya-Allah ada suami-suami juga. Okey, sama-sama kita takbir insya-Allah sebagai kekuatan kita sebagai murabi. Okey, 1, 2, 3. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lagi takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Semangat sikit, semangat. Kita doa sikit supaya guru-guru yang ada kat sini lebih berkat, kuat, mantap macam Ustazah juga. InsyaAllah. Silakan Ustazah. Lawa ada gambar ibu. Sakit.